Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom belajar bersama Ustazah Syafiqah. Okey, pada hari ini Ustazah ingin kongsikan satu tajuk di dalam ilmu mantik tingkatan 5, iaitu at-tanaqud. At-tanaqud. Okey, dalam tajuk ini kita akan tengok kepada ta'rif. Kita akan lihat kepada ta'rif at-tanaqud ma'al amsilah berserta dengan contoh, syurut at-tanaqud, ahkam at-tanaqud dan juga kaifiyah at-tanaqud min haitsu ahkamiha. Okey, jom kita tengok kepada ta'rif at-tanaqud. Ma huwa at-tanaqud? At-tanaqud lughatan huwa subutu syai' wa salbuhu. Subutu syai' wa salbuhu. Okey, menetapkan sesuatu ataupun menolaknya. Tetap dan tolak. Tetap dan tolak. Okay, ingat nah. Subutu syai' wa salbuhu. Okey, dari segi istilah pula, ikhtilaf qadiyatain bil ijab ma'a sidqi ihdahuma wa kizbil ukhra. Ikhtilaf al-qadiyatain bil ijab ma'a sidqi ihdahuma wa kizbil ukhra. Okey, saling bercanggahan ataupun bertentangan al-qadiyatain, dua pernyataan, okey, bil ijab dari sudut hukum, iaitu positif, sama ada positif ataupun negatif. Satu ayat positif, satu pernyataan positif, satu pernyataan lagi negatif, okey, dengan membenarkan salah satu dan menafikan yang sebaliknya. Okey, yang satu benar, yang satu salah. Okey, itu adalah tanaqud. Dua pernyataan yang saling bercanggahan, satu benar dan satu salah. Okey, faham nah? Okey, senang saja. Kita tengok kepada contoh. Okey, contoh, Zaidun katibun. Zaidun katibun. Okey, Zaid seorang penulis. Okey, naqiduha. Naqiduha lawannya. Lawannya Zaidun laisa bikatibin. Zaid bukanlah seorang penulis. Senang kan? Itu adalah yang dipanggil sebagai tanaqud. Okey, contoh lain, Umar najihun. Umar seorang yang berjaya. Okey, naqiduha Umar laisa binajihin. Okey, Umar bukanlah seorang yang berjaya, lawannya. Okey, senang nah? Okey, at-tanaqud qad yakunu min qadiyah hamliyah atau qadiyah syartiyah. Okey, tanaqud ni boleh jadi sama ada ianya qadiyah hamliyah ataupun qadiyah syartiyah yang kita belajar pada bab 1 dan 2. Okey nah. Tu qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah. Jadi tanaqud ini berkaitan dengan dua tajuk tersebut. Okey, kemudian kita tengok lagi kepada syurut at-tanaqud. Syarat-syarat tanaqud. Syarat-syaratnya ada 8. Ingat, ada 8 syarat at-tanaqud. Yang pertama, okey, wahdatul mawdu'. Wahdatul mawdu', sama dari sudut mawdu'. Mawdu' sama dari sudut mawdu', kesatuan ataupun sama dari sudut mawdu'. Yang kedua, wahdatul mahmul. Yang ketiga, wahdatul zaman. Yang keempat, wahdatul makan. Yang kelima, wahdatul idafah. Yang keenam, wahdatul syarat. Yang ketujuh, wahdatul al-quwwah wal fi'lu. Yang ke-8, wahdatul kullu wal juz'u. Okey, tu cara nak ingat dah. MMZ, MIS, QFKJ. Kamu buatlah singkatan berdasarkan keyword tersebut. Okey nah. MMZ, MIS, QFKJ. Ikut anak panah tersebut nah. Okey, kemudian itu cara nak ingat. Kemudian kita tengok satu persatu. Yang pertama, wahdatul mawdu', kesatuan ataupun sama dari sudut mawdu'. Mawdu' ini adalah mubtada'. Lebih kurang pada mubtada'. Dalam ilmu mantik kita panggil al-mawdu', subjek, predikat kan, subjek di depan. Subjek Zaidun qa'imun, contohnya Zaidun qa'imun. Jadi yang merah tu Zaidun, perkataan Zaidun adalah mawdu'. Wahdatul mawdu', kita tengok kalau tanaqud tersebut benar, okey, dia mestilah meliputi syarat-syarat, yakni kesatuan dari sudut mawdu'. Barulah tanaqud yang kita buat itu betul. Okey, Zaidun qa'imun, tanaqud dia Zaidun laisa biqa'imin. Okey, nampak di situ penggunaan mawdu' yang sama. Okey, Zaidun dan juga Zaidun. Okey, apabila
penggunaan maudhu' salah, yakni tak ada kesatuan dari sudut maudhu', maka ianya tidak mencukupi syarat untuk tanakut. Okey, faham nah? Zaidun qa'imun, tiba-tiba lawannya Umar laisa biqa'imin, maka di situ hadza tanaqud khata' li'adami ittihad fil maudhu'. Okey, fahim tu? Okey, ba'din wahdatul mahmul yang kedua. Wahdatul mahmul sama dari sudut predikat yang di belakang. Mubtada khabarnya sama dari sudut khabar. Okey, Zaidun alimun. Zaid seorang yang alim. Lawannya Zaidun laisa bi'alimin. Okey, nampak situ? Itu sahih. Hadza tanaqud sahih littihad al-mahmul, sama dari sudut mahmul. Okey, kemudian kalau salah pula, Zaidun alimun, lawannya Zaidun laisa bifasikin, penggunaan mahmul yang salah, yang tidak sama. Maka hadza tanaqud khata' li'adami ittihad fil mahmul. Okey, ba'din wahdatul zaman. Okey, sama dari sudut masa yang digunakan. Okey, Zakaria saim al-yaum. Okey, Zakaria berpuasa hari ini. Lawannya Zakaria laisa bisaim al-yaum, maka betul lah tanakut tersebut. Sekiranya penggunaan masa tersebut tidak sama pada tanakutnya, seperti Zakaria laisa bisaim amsi, amsi al-yaum dengan amsi, maka di situ tak ada kesatuan dari sudut zaman, jadi tidak mencukupi syarat tanakut. Hadza tanakut khata' li'adami ittihad fi zaman. Okey, ba'din yang keempat wahdatul makan. Wahdatul makan, okey, sama dari sudut tempat yang digunakan pada ayat. Contohnya Yusuf jalisun fil masjid. Yusuf duduk di dalam masjid, maka nakid dia mestilah di masjid juga. Okey, sekiranya dia menggunakan tempat lain selain pada masjid, maka tanakut tersebut salah dari sudut tempat. Okey, senang je kan? Okey, kemudian wahdatul idhafah. Khalid abal Ibrahim. Idhafah ni disandarkan kepada Khalid adalah abah kepada. Abah ni apa? Ayah kepada Ibrahim. Okey, jadi lawannya Khalid laisa abal Ibrahim. Jadi penggunaan idhafah yang sama. Maka sekiranya penggunaannya tiba-tiba jadi orang lain pula di belakang tu, Khalid abal Ibrahim, naqiduha Khalid laisa abali Muhammad, tiba-tiba nama Muhammad pula disebut, maka tanakut tersebut salah li'adami ittihad fil idhafah. Okey, tu cara nak jawab nah. Sekiranya dia bagi dua pernyataan, maka dia suruh datangkan sebab kenapa salah, ataupun tentukan sama ada tanakut tersebut salah ataupun betul, dan datangkan sebab, maka kamu kena jawab macam itulah. Hadza tanaqud khata' li adami ittihad fil idhafah, contoh. Kemudian yang keenam wahdatus syarat, sama dari sudut syarat. Syarat kena ingat dia mesti ada adat syarat dia tu. In kat sini perkataan in, sekiranya. Okey, syarat tu nah. Okey, Muhammad najihun in ijtahid. Muhammad seorang yang berjaya sekiranya dia bersungguh-sungguh. Okey, lawannya Muhammad laisa binajihin in ijtahid, maka betul lah tanakut tersebut. Sekiranya dia menggunakan lam, Muhammad laisa binajihin in lam yajtahid, dia ada pertambahan dari sudut syarat dia tu in lam, maka salah dari sudut syarat. Salah tanakut tersebut dari sudut syarat. Kemudian wahdatul quwwah wal fi'li. Wahdatul quwwah wal fi'li, contohnya Zaidun alimun bil quwwah, naqiduha Zaidun laisa bi'alimin bil quwwah. Okey, ni dari sudut kekuatan ni. Ya. Okey, Zaid seorang yang berjaya, Zaid seorang yang alim dari sudut dengan usahanya. Dengan usahanya, lawannya Zaid seorang yang berjaya dengan usahanya. Bil quwwah maksudnya dengan usahanya. Okey, kalau bil fi'li adalah dengan semula jadi. Secara semula jadinya Zaid ni seorang yang berjaya. Okey, mungkin dia akan tukar Zaid alimun bil fi'li di atas, dan pernyataan kedua didatangkan bil quwwah. Maka kamu kena tengok kepada kenapa yang menjadi tanakut tersebut salah.
Tengok kepada yang akhir. Jadi yang ini dia menggunakan perkataan al-quwwah di hadapan, maka dia datangkan tanakut yang salah bil fi'li di belakang. Maka jawapannya hadza tanakut khata li adami ittihad fil quwwah. Tengok kepada apa yang di hadapan. Bukan tengok kepada tanakutnya, tengok kepada penyataan yang asal. Okey nah, bil quwwah. Okey. Kemudian yang ke-8, wahdatul kullu wal juz'i. Wahdatul kullu wal juz'i. Wahdatul kulli wal juz'i. Okey, kullu maksudnya semua dan juz'i sebahagian. Malaysia mumtirun. Malaysia mumtirun ba'daha. Okey, Malaysia ni hujan sebahagian. Sebahagian Malaysia ni hujan. Okey, lawannya Malaysia laisa bimumtirin ba'daha. Okey, lawannya pun sebahagian juga. Okey, hadza tanakut sahih littihad fi Littihad al-juz'ain. Al-juz'ain penggunaan dia adalah juz'ain. Juz'ain adalah pada dua bahagian. Okey, Malaysia mumtirun ba'daha sebahagiannya. Okey, naqiduha Malaysia laisa bimumtirin kulliha. Tiba-tiba penggunaan kulliha, semua. Okey, jadi tanakut tersebut salah li'adami ittihad fi juz'aiha. Okey nah, juz'aiha tu apabila dia menggunakan perkataan ba'di. Ba'di sebahagian menujuk kepada juz'un. Okey, kalau kullu merujuk kepada kulluha, kullaiha. Okey, itu jawapan dia. Okey, tu. Nanti kita sambung yang seterusnya.